Inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ingin membentangkan bab 4 yang bertajuk konsep insan yang mempunyai dua bahagian 1 dan bahagian 2. Bersama rakan-rakan saya yang lain yang mempunyai 6 ahli kumpulan termasuk saya. Jadi sebagaimana yang kita lihat, bahagian untuk slide yang nombor 2 ni adalah nama-nama ahli kumpulan saya, kumpulan 3. Okey, seperti yang tertera. Okey, kita mulakan dengan konsep insan. Okey, konsep insan ini terdiri daripada pelbagai pandangan. Contohnya ialah tradisi barat, tradisi Islam, tradisi Hindu dan sebagainya. Saya ingin mengupas sedikit kefahaman mereka terhadap konsep insan ini. Jadi kita mulakan dengan pengenalan dahulu. Pengenalan bagi konsep insan adalah untuk mengkaji potensi insan dan membentuk jiwa melalui konsep insan. Yang kedua ialah mengkaji peranan insan untuk mencapai kebahagiaan dan juga kesejahteraan. Jadi, apakah maksud asal-usul insan dari segi pandangan tamunan barat ini? Yang pertama, falsafah klasik Yunani. Yang paling terkenal ialah Aristotle pada zaman dahulu. Pada suatu ketika dahulu. Apa yang beliau katakan ialah man is a rational being, man is a rational animal. Apa yang beliau maksudkan daripada perkataan ayat tersebut ialah manusia adalah kejadian ataupun kehidupan yang berfikir, yang di mana manusia ini adalah sesuatu yang istimewa kerana mereka mampu berfikir dengan rasional berbanding perkara lain seperti contohnya haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Aristotle ialah seseorang yang menekankan akal fikiran dalam individu. Okey, kedua ialah falsafah zaman pertengahan. Pandangan ini telah menunjukkan bahawa konsep manusia sebagai makhluk Tuhan harus patuh kepada hukum Tuhan. Yang ketiga ialah falsafah moden. Falsafah moden daripada Friedrich Nietzsche. Beliau telah mengatakan bahawa manusia berteraskan emosi dan kehendak ataupun kemahuan diri iaitu willpower, dan beliau juga telah menolak pendapat Aristotle yang hanya mementingkan akal fikiran. Dalam tamadun barat juga, mereka ini saling menolak pendapat sesama lain. Maksudnya mereka ada juga yang tidak sependapat walaupun mereka adalah tamadun yang sama. Yang keempat, falsafah pasca moden iaitu Jean-Paul Sartre dikenali sebagai falsafah existentialism, iaitu manusia dilahirkan tanpa apa-apa panduan hidup dan mereka boleh memilih arah kehidupan mereka sendiri. Mari kita beralih kepada bagaimana menurut fahaman Islam mengenai maksud insan. Yang pertama ialah insan ini berasal daripada perkataan al-ins yang disebut dalam Al-Quran, juga disebut dalam kalimat al-ans. Yang kedua ialah nasiat yangsa yang bermaksud lupa, iaitu manusia ini memang mempunyai sifat pelupa yang tidak boleh dicegah. Dan juga insan dalam istilah ini secara etimologis bermaksud harmoni
lemah lembut dan juga berperi kemanusiaan. Yang ketiga ialah kata insan digunakan dalam Al-Quran untuk menunjuk kepada manusia dengan jiwa dan raganya perlu menekankan dan mengimbangkan kedua-dua jasad dan rohani. Yang keempat ialah insan mempunyai kepandaian untuk berfikir. Jadi dalam Al-Quran telah disebut bahawa Allah telah menciptakan kita manusia sebaik-baik ciptaan. Jadinya manusia ni mempunyai kemampuan untuk mencari ilmu pengetahuan dan mampu juga berfikir secara realistik dan secara tinggi. Begitu juga dalam Al-Quran telah disebut bahawa Allah telah menciptakan manusia sebaik-baik ciptaan dan juga mempunyai kemampuan untuk berfikir dan dapat membezakan antara baik dan buruk. Pada subtopik yang ini pula, yang bertajuk Hakikat Insan, saya hendak membincangkan apakah elemen manusia. Manusia ini bukan hanya sekadar jasad. Nilai seseorang manusia bukanlah dari segi luaran ataupun fizikal saja. Contohnya seperti wajah, tangan dan sebagainya. Maka di sinilah kita hendak melihat hakikat insan. Hakikat insan ada beberapa sudut, iaitu yang pertama ialah kejadian insan menurut agama Islam. Menurut agama Islam bahawa Nabi Adam ialah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah. Dan Nabi Adam juga merupakan khalifah di muka bumi. Ini ialah istilah-istilah dalam bahasa Arab tentang proses kejadian manusia yang diceritakan di dalam Al-Quran. Proses yang pertama ialah nutfah. Nutfah terjadi apabila bermulanya selepas persenyawaan dan ia akan berlaku percantuman sel sperma dan ovum. Proses yang kedua adalah alaqah. Alaqah terjadi apabila sel yang sudah disenyawakan itu akan tertanam di dinding rahim. Seterusnya, proses yang ketiga pula ialah mudghah. Mudghah adalah darah beku bertukar menjadi seketul daging. Dan dari situlah akan terjadinya otak, sah tunjang dan anggota lain mula terbina berserta sistem pernafasan dan degupan jantung. Proses seterusnya adalah isham dan lahmun. Isham adalah tulang dan lahmun adalah daging. Ini adalah pada peringkat pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot-otot. Setelah tulang-tulang dibentuk, otot-otot akan membungkus rangka tersebut dan kemudiannya darah pula akan mulai mengalir dan akan membentuk sistem pernafasan. Setelah habis semua proses tersebut dengan izin Allah, berlakulah penyempurnaan organ. Proses yang terakhir ialah nafkhul ruh, yang bermaksud peringkat peniupan ruh. Bila kita lihat balik dari proses nutfah, alaqah, mudghah, izham, lahmun, ini adalah proses secara fizikal. Dan pada peringkat akhir sekali ialah peringkat peniupan roh. Apa yang boleh kita belajar di sini ialah dalam Al-Quran ada menyebut proses begini, bahawa bukti hakikat manusia bukan saja dari segi fizikal semata-mata. Yang terakhir sekali ialah roh. Elemen yang paling penting kepada seseorang, kerana jasad takkan boleh hidup tanpa roh. Roh inilah yang menghidupkan jasad itu. Jasad dan roh mempunyai keperluan yang kita kena penuhi. Contohnya untuk jasad, jika kita penat, kita perlu berehat, atau jika kita lapar, kita perlu makan. Manakala untuk roh pula, kita perlu disuap untuk menghilangkan dahaga roh kita ini. Contohnya, dalam diri manusia ini ada konfliknya sendiri. Kerana dalam diri kita ada nafsu yang cuba untuk menarik kita untuk membuat sesuatu yang negatif. Contohnya, nafsu mempunyai 3 peringkat.
dari yang nafsu tidak baik sehingga nafsu yang baik. Nafsu yang paling rendah ialah nafsu yang mengajak seseorang itu membuat keburukan atau kejahatan. Pada peringkat tengah pula, nafsu yang sederhana di mana bila seseorang itu membuat sesuatu yang tidak baik tetapi akan terus bertaubat atau insaf dan rasa nyesal. Yang terakhir ialah nafsu peringkat yang paling tinggi ialah nafsu mutmainnah. Itu adalah istilah dalam bahasa Arab yang bermaksud jiwa yang tenang. Nafsu ini yang tidak mahu membuat perkara yang ke arah keburukan. Malah jiwa itu akan tenang apabila dah boleh taat dengan perintah Allah. Hati akan tenang jika menundukkan nafsu kita. Maksud tunduk ini adalah dengan mentaati perintah Allah dan menjauhi perkara-perkara yang tidak baik dan dilarang oleh Allah. Seterusnya pula, kejadian insan menurut sains. Bermulanya dengan sperma dan ovum pada proses persenyawaan dan kemudian menjadi zigot, embrio dan fetus. Dan yang terakhir sekali ialah menjadi bayi dengan izin Allah. Matlamat penciptaan insan. Apakah tujuan manusia itu diciptakan? Saya akan bincangkan daripada beberapa sudut agama yang berbeza. Dari pandangan Islam, manusia adalah sebagai hamba dan khalifah. Konsep Islam menurut ajaran Islam ini adalah insan ini ialah hamba kepada Allah. Jika kita kata insan itu adalah hamba, bermaksud manusia ini tidak bebas untuk membuat sesuka hati, malah manusia perlu patuh dengan perintah Allah. Peranan hamba Allah ialah patuh segala suruhan, tinggalkan segala larangan dan beribadah hanya kepada Allah. Peranan khalifah. Pertama, memakmurkan bumi, menjaga agama, masyarakat dan negara, dan yang terakhir, amar makruf nahi munkar. Khalifah ialah wakil Allah di muka bumi. Manusia bertanggungjawab untuk jaga muka bumi. Amar makruf ialah mengajak kepada kebaikan dan nahi mungkar ialah menghalang daripada keburukan atau kejahatan. Untuk peranan khalifah, manusia bukan sahaja perlu jaga hubungan dengan Allah, malah perlu jaga hubungan dengan alam atau hidupan lain. Jadi, ini bermaksud kita tidak boleh membuat sesuka hati atau mengeksploit alam sekitar. Secara ringkasnya, matlamat penciptaan insan dalam agama Islam ni, agama Islam banyak menekankan sikap bertanggungjawab atau nilai tanggungjawab seseorang manusia terhadap dirinya dan kehidupan lain. Tujuan penciptaan manusia mengikut pandangan agama Kristian ialah memenuhi bumi dan mengelola seluruh alam ciptaannya. Kedua, dosa warisan inherited sins adalah dosa yang dilakukan oleh Adam dan menyebabkan terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan. Ketiga, jiwa manusia adalah bersih suci sehinggalah berlakunya dosa warisan dan meletakkan manusia berada dalam kematian yang tidak baik. Berdasarkan ayat Genesis 3:17, kerana engkau mendengarkan perkataan isterimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah kerana engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ini adalah perspektif dari agama Kristian di mana semua manusia dilahirkan inherited sins. Menurut mereka, di mana semua dilahirkan dengan dosa akibat daripada dosa yang dilakukan oleh Adam dan Eve, di mana mereka makan the forbidden fruit dan daripada sini terdapat satu harga yang perlu dibayar untuk dosa tersebut. Daripada situlah terdapatnya konsep Jesus and redemption. Matlamat penciptaan insan bagi pandangan agama Hindu pula. Yang pertama, manusia hidup di dunia sentiasa berusaha mencari kemewahan dan keseronokan, arta dan kama. Yang kedua, manusia seharusnya sedar bahawa mereka juga mempunyai tanggungjawab atau dharma, duty or obligation. Yang ketiga, sekiranya manusia tidak melaksanakan tanggungjawab mereka, maka mereka tidak akan dapat melepaskan diri daripada kesengsaraan dunia, samsara. Samsara ialah konsep reincarnation atau cycle of rebirth. Yang keempat, matlamat kehidupan manusia menurut ajaran Hindu adalah untuk mencapai moksha. Yang kelima,
kesempurnaan atau moksha hanya dapat dicapai melalui manusia melakukan kebaikan di dunia ini kerana mereka akan hidup lagi akan datang atau dipanggil reincarnation. Yang keenam, agama Hindu juga menekankan sifat ketuhanan yang wujud dalam setiap diri manusia. Yang ketujuh, sifat ketuhanan ini menjelaskan kenapa agama Hindu menganggap manusia sendiri bersifat abadi dan tidak musnah. Biasanya kita dengar perkataan karma. Karma ini adalah konsep agama Hindu di mana jika mereka buat baik dalam dunia sekarang, maka hidup akan datang nanti akan dapat kebaikan juga. Bagi pandangan agama Buddha, manusia pada pandangan agama Buddha hidup berasaskan karma atau ketentuan. Bagaimanapun, ketentuan ini tidak dianggap sebagai preordained fates atau ketentuan yang telah ditetapkan sejak azali. Karma merujuk kepada perbuatan manusia sama ada baik atau buruk ketika hidupnya. Bagi pandangan agama Buddha, matlamat kehidupan manusia adalah untuk mencapai nirvana atau tercapainya suatu kebahagiaan, baik kebahagiaan yang bersifat duniawi iaitu memadamkan nafsu, kebodohan dan kebencian. Bagi pandangan agama Buddha, mereka tiada perbahasan tentang Tuhan, cumanya tercapainya nirvana ini adalah satu keadaan di mana manusia dapat melepaskan diri daripada segala keburukan atau kesengsaraan dalam hidup. Inilah konsep nirvana. Bagi pandangan Confucianism pula, Confucianism lebih berbentuk set idea-idea dan bukan bersifat wahyu agama. Ajaran Confucianism menekankan bahawa manusia agung mestilah mempunyai sifat yang penuh dengan perasaan kasih sayang dan segala pergerakannya bebas daripada penyelewengan dan sifat kekerasan. Manusia dianjurkan untuk mengikut prinsip-prinsip etika dalam hidup. Confucianism ini lebih dikenali sebagai falsafah, bukan agama. Pandangan Confucianism ini berasaskan seorang yang bernama Confucius. Beliau banyak mengajarkan etika dalam kehidupan. Baiklah, saya ingin membincangkan mengenai inti parti lain dalam konteks hakikat keinsanan. Kemanakah kita akan pergi selepas hidup di dunia ini? Terutamanya sekali dari aspek agama Islam. Sudah semestinya kita ini perlu tahu, yakin dan juga pasti dari manakah kita datang, untuk siapa kita diciptakan atau baik kata lain tujuan kita diciptakan, dan seterusnya akhir nanti ke manakah kita ini hamba Allah akan pergi selepas kematian nanti. Yang pertama sekali, dari mana manusia datang? Baiklah, Al-Quran dan para Rasul memberikan penjelasan dalam menjawab pertanyaan ini. Seluruh manusia berasal dari Allah, dalam arti bahawa Allah yang menciptakan dan menghidupkan mereka dari asalnya tidak ada. Dalam surah Al-Insan ayat 1 hingga 2 telah dikatakan, bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang ia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan juga larangan. Kerana itu kami jadikan dia mendengar dan juga melihat. Seperti mana kita sedia maklum, dari sudut agama Islam, kita ini hamba-Nya semua adalah datang daripada Allah. Seterusnya, untuk apa manusia diciptakan? Di dalam surah Al-Zariyat ayat 56 mengatakan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabadi kepadaku, dan aku ini merujuk kepada Allah. Dalam surah Ad-Duhan ayat 38 hingga 39 juga mengatakan, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan kebenaran. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kita adalah manusia, iaitu seorang hamba Allah yang memainkan peranan sebagai hamba dan juga khalifah Allah. Haruslah kita ini, hamba Allah ini, taat akan setiap perintah dan juga larangan Allah. Dan akhir sekali, dalam agama Islam, ke mana manusia akan pergi selepas manusia ini mati? Kematian adalah sesuatu yang pasti di dalam mana-mana kepercayaan. Dalam Islam, kematian adalah pintu yang memisahkan antara alam dunia dan akhirat, yang merupakan tempat pembalasan di atas apa jua amalan semasa hidup di dunia ini. Seperti firman Allah yang terdapat di dalam surah An-Nahl ayat 61, apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Okay,
bagi agama lain seperti Kristian, agama Kristian juga mereka percaya akan hidupnya selepas mati. Orang-orang yang meninggal bukan lagi jiwa yang hidup, sebagaimana statusnya sejak ia tercipta, sebab ia sudah ditinggalkan oleh roh yang kembali kepada Tuhan. Maksudnya life after death atau afterlife, satu-satunya yang tidak pernah mati. Dalam perjanjian baru, kematian paling sering muncul dalam konteks kebangkitan, bukan dalam konteks kebinasaan. Maksudnya adalah kebangkitan selepas mati. Seterusnya, kematian dalam agama Hindu. Bagi agama Hindu, matlamat mereka adalah untuk mencapai atau meraih moksha, di mana mereka mahu bersatu dengan Tuhan. Selagi mana mereka tidak dapat moksha tersebut, selagi itu mereka akan sentiasa dalam kitaran kehidupan. Atman atau dikenali sebagai jiwa tidak akan mengalami kematian. Kematian hanya akan berlaku kepada fizikal manusia sahaja. Jiwa seseorang akan sentiasa hidup dan merasai suka dan duka, bahagia dan derita. Dan dia juga akan terbabit dengan hukum karma. Hukum karma ini adalah bermaksud jika seseorang dalam agama Hindu ini berbuat baik di masa atau di waktu kehidupan yang sekarang, maka dalam kitaran kehidupan yang seterusnya mereka akan mendapat perkara yang baik-baik. Bagi agama Hindu, kematian bukanlah bencana yang besar. Ia cuma perjalanan jiwa yang nanti akan menjelma semula di alam nyata dalam fizikal yang baru. Bagi agama Buddha pula, dalam sudut kematian, pada pandangan Buddhism, ia bukanlah pengakhiran bagi segalanya. Kematian ini berarti putusnya seluruh ikatan yang mengikat kita terhadap keberadaan kita yang sekarang. Dalam agama Buddha, kematian tidak dapat dipisahkan dari kelahiran, dan juga sebaliknya, di mana setiap yang mengalami kelahiran akan juga mengalami kematian. Bagi agama ini, ia tidak diterangkan mengenai kehidupan selepas mati ataupun tidak. Ini kerana agama Buddha hanya menerangkan jika seseorang itu dapat membebaskan diri mereka daripada kitaran kehidupan, maka seseorang itu akan mencapai nirvana, iaitu kebahagiaan daripada segala kesengsaraan hidup. Baiklah, akhir sekali, bagi hakikat keinsanan dalam konteks kematian adalah kematian dalam Confucianism. Confucianism ini bukanlah seperti agama-agama lain, akan tetapi ia lebih kepada sebuah ajaran yang bermulanya dari seorang individu yang dikenali sebagai Confucius. Confucius ini jarang memberi atau membincangkan perkara-perkara yang gaib. Makanya untuk diterangkan mengenai perkara selepas mati amat susah untuk diketahui. Akan tetapi beliau banyak membahaskan tentang etika bagi seseorang manusia untuk hidup di atas muka bumi ini. Chunzi merupakan matlamat utama dalam ideologi kemanusiaan Confucianism. Chunzi merupakan seorang yang mempunyai peribadi yang baik, agung dan budiman. Seterusnya, saya akan membincangkan subtopik yang ketiga, iaitu pembinaan insan sejahtera. Pembahagian yang pertama ialah konsep insan sejahtera. Jadi, apakah itu insan sejahtera? Berikut adalah petikan daripada teks kajian Universiti Malaya menyatakan bahawa insan sejahtera dalam bahasa mudah ialah insan yang ada kemakmuran, mahukan kejayaan dan keamanan dalam diri. Kriteria insan sejahtera adalah seseorang yang ada semangat berdaya saing ataupun aktif. Namun begitu, untuk memenuhi kriteria insan sejahtera haruslah dijalankan dengan cara yang betul. Dengan adanya sifat berdaya saing ataupun kompetitif, kita perlulah mengimbanginya dengan sifat rendah diri. Apabila seseorang itu dapat memenuhi kriteria insan sejahtera dalam dirinya,
Daripada situ, seseorang itu dapat bekerjasama dengan insan-insan lain. Seterusnya dapat menjaga hubungan sesama manusia, seterusnya dapat mencapai keharmonian dan kemakmuran dalam masyarakat dan negara. Insan sejahtera ini dengan jelas membabitkan individu, seterusnya ke peringkat komuniti dan akhir sekali ke peringkat global. Daripada pemahaman tersebut, untuk melahirkan insan sejahtera haruslah yang pertama sekali mempunyai keseimbangan zahir dan batin, iaitu menjaga keseimbangan daripada aspek fizikal dan amalan rohani. Yang kedua, pembangunan insaniah merangkumi 4 aspek iaitu jari, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jasmani merujuk kepada sifat fizikal, intelek merujuk kepada tindakan dan pemikiran, manakala emosi dan rohani merujuk kepada sifat dalaman ataupun batin. Aspek-aspek ini adalah aspek penting untuk mencapai keseimbangan insan sejahtera. Yang ketiga, apabila kita berjaya menyimbangi 4 aspek-aspek yang disebutkan tadi, akhirnya akan melahirkan insan yang beradab. Definisi insan beradab oleh seorang ilmuwan, Syed Muhammad Nakim Al-Atas menyebut, insan beradab ialah insan yang sedar akan tanggungjawab kepada Tuhannya yang sebenarnya layak disembah, yang memahaminya dan melaksanakan tanggungjawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat yang adil, dan sentiasa berusaha memperbaiki dirinya ke tahap yang lebih sempurna sebagai insan beradab. Oleh itu, dengan melaksanakan segala kriteria melahirkan insan sejahtera yang disebutkan sebentar tadi, kita akan dapat membentuk satu komuniti yang harmoni. Seterusnya, kepentingan mengetengahkan konsep insan sejahtera yang terdiri daripada jasmani, rohani, emosi dan intelek bagi tujuan membentuk insan yang seimbang dan harmoni. Contoh aspek jasmani ialah menjaga tubuh badan yang sihat. Yang kedua, contoh bagi aspek emosi ialah memastikan emosi sentiasa stabil dan dalam keadaan yang baik untuk menjalankan tindakan seharian. Yang ketiga, contoh bagi aspek rohani ialah mempraktikkan amalan-amalan sebagai seorang Muslim. Dan yang terakhir, contoh bagi aspek intelek ialah menambah dan mempunyai ilmu pengetahuan. Keseluruhan aspek-aspek ini perlulah dijaga dan dipraktikkan bagi memperkuatkan ilmu pengetahuan dan akhlak, justeru menunaikan tanggungjawab sebagai seorang insan dan sumbangan terhadap masyarakat. Konsep lain yang perlu diterapkan selain konsep keseimbangan jasmani, rohani, emosi dan intelek ialah konsep al-insan al-kamil. Kamil dalam bahasa Arab bermaksud sempurna. Jadi, insan al-kamil secara umumnya bermaksud manusia yang mencapai kesempurnaan dalam hidupnya. Al-insan al-kamil ialah dalam Islam ialah seseorang dianggap sempurna dalam hidupnya apabila memenuhi kriteria sifat-sifat dan akhlak yang mulia. Contohnya, Nabi Muhammad SAW adalah seorang insan yang kamil. Baginda telah mencapai darjat kesempurnaan akhlak dan menjadi contoh tauladan buat sekalian umat manusia. Berpandukan surah Al-Qalam ayat keempat yang berbunyi, "Wa'innaka la'alal khuluqil azim", yang bermaksud, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan manusia sebagai sebaik-baik makhluk ciptaannya. Banyak dalil di dalam Al-Quran yang membuktikan keistimewaan manusia daripada makhluk-makhluk lain. Berikut merupakan 4 contoh kedudukan manusia yang disebut dalam Al-Quran. Yang pertama sekali, manusia ialah makhluk yang termulia. Daripada surah Al-Isra ayat ke-70 yang diterjemah, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dalil yang kedua ialah yang membuktikan bahawa manusia ialah makhluk yang paling indah bentuk kejadiannya. Daripada surah At-Tin yang berbunyi, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim", yang membawa maksud, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Seterusnya, manusia ialah makhluk yang diberikan kebebasan memilih dan mampu membezakan antara yang baik dan yang buruk. Berikut dalam surah Asy-Syams ayat 7 hingga 10 yang membawa maksud, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Dan yang terakhir, Allah meletakkan manusia sebagai makhluk yang diberi kemampuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan dibekali dengan alat-alat yang mendukungnya dalam meraih objektif tersebut.
Daripada surah Al-Alaq ayat 1 hingga 3 yang bererti bacalah dengan menyebut nama Rabbamu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah dan Rabbamu lah yang paling pemurah. Justeru, jelaslah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat manusia sebagai ciptaannya yang teragung, yang dilengkapi dengan intelek, emosi, sifat-sifat dan dibentuk dengan sebaik-baik kejadian. Oleh itu, manusia dapatlah mempraktikkan dan memenuhi kriteria insan sejahtera kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah menjadikan manusia dengan sempurna sifat bagi menjalankan kehidupan sebagai seorang Muslim yang baik. Dan seterusnya, kita teruskan pada bahagian terakhir topik pembinaan insan sejahtera ini, iaitu cabaran insan sejahtera. Idea topik ini secara generalnya adalah untuk menjelaskan cabaran-cabaran yang ada ketika mengaplikasikan insan sejahtera pada diri. Sebelum itu, mari kita fahamkan dahulu kepentingan sebenar insan sejahtera. Apabila kita cuba untuk memupuk ciri insan sejahtera ini, hendaklah kita bermula pada peringkat tertentu dahulu, iaitu peringkat individu. Dan apabila terdapat lebih dari beberapa individu yang berjaya memupuk sifat ini, maka terhasilnya satu kelompok masyarakat yang berinsan sejahtera. Dan dari itulah kita berjaya membangunkan kelompok masyarakat yang lebih ramai sehingga ke peringkat negara. Dan apabila satu negara itu berjaya memupuk dan menyebarkan konsep insan sejahtera ini ke negara lain, maka dengan ini berjayalah kita mewujudkan umat-umat yang berinsan sejahtera pada peringkat global. Andai kata kalau kita boleh apply pada diri kita, kita boleh juga jaga diri kita dari terjebak daripada fahaman luar. Antaranya dualism, liberalism dan relativism. Fahaman-fahaman berikut inilah antara fahaman yang perlu kita berjaga-jaga. Kita perlu membuat tindakan sewajarnya untuk mengelakkan diri dari mudah terpengaruh dengan fahaman tersebut. Dan untuk menjaga diri, masyarakat, negara serta peringkat global, maka kita perlu fahami konsep insan sejahtera dan aplikasikannya dalam kehidupan kita. Masuk pula pada subtopik komponen 3.3, iaitu cabaran insan sejahtera pada peringkat-peringkat yang baru sahaja saya dinyatakan tadi, iaitu individu, masyarakat, negara dan juga peringkat global. Isu yang ingin saya sampaikan adalah bahawa untuk menerapkan elemen insan sejahtera pada diri kita sudah tentu bukanlah sesuatu benda yang mudah. Iaitu pertama sekali, perlulah kita fahami konsep insan sejahtera dengan lebih jelas terlebih dahulu. Tetapi, setelah kita fahaminya, kita perlu juga menerapkannya dalam kehidupan kita. Dan untuk apply ia dalam kehidupan keharian kita, kita perlulah mempunyai usaha yang gigih, komitmen yang tinggi serta mempunyai konsistensi dalam diri kita. Dan bila mana kita ingin menerapkan ciri-ciri tersebut, maka sifat-sifat yang akan hadir untuk diterapkan dalam diri kita adalah memastikan kita mempunyai nilai hidup bertuhan yang kuat dan juga tinggi. Nilai hidup beragama mengikut ibadah yang sahih, berkepribadian yang mulia, mempunyai fizikal yang kuat dan juga daya intelek yang tinggi. Manakala cabaran terhadap diri sendiri pula ialah sentiasa bermujahadah melawan nafsu, menjaga ketetapan waktu, tersusun dalam semua urusan, mempunyai kemampuan berusaha untuk dirinya dan terakhir memberi manfaat kepada orang lain. Di mana kalau kita fahami, memang benarlah ianya bukan sesuatu yang mudah untuk dijalankan tanpa usaha jihad yang tinggi. Kerana kita sendiri tahu, hendak menahan nafsu, malas atau sikap-sikap yang tidak baik itu bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Mungkin tanpa kita sedar, kita terkutuk orang lain ataupun terlambat menjalankan tanggungjawab yang diberikan. Ini menunjukkan bahawa apabila kita cuba berubah atau cuba untuk memupuk ciri insan sejahtera ini, kita perlukan usaha serta komitmen yang tinggi. Manakala pada peringkat masyarakat, negara dan global pula, kita boleh dapati perubahan pada cabaran yang ada, iaitu pada masyarakat, membina masyarakat yang aman dan harmoni, membina masyarakat yang berilmu, membina masyarakat yang berakhlak,
membina masyarakat yang menjaga alam sekitar, membina masyarakat yang maju dan progresif, membina masyarakat yang penyayang dan prihatin, membina masyarakat yang bekerjasama dan bertolak ansur. Tingkat seterusnya iaitu negara, cabarannya adalah melantik kepimpinan yang kompeten dan berintegriti, tadbir urusan yang baik, pembangunan yang lestari, agihan kekayaan yang sama rata, pembangunan ekonomi yang mapan, kebajikan dan kesihatan rakyat yang terjamin. Dan pada peringkat global pula, prihatin terhadap krisis dan isu-isu global, menyebarkan seruan kedamaian, kasih sayang dan kesejahteraan, tidak menyokong dan tidak melibatkan diri dalam aktiviti negatif di peringkat global. Kesimpulannya, untuk kita menjaga diri kita pada setiap peringkat, kita perlu fahami terlebih dahulu sebenar-benarnya konsep insan sejahtera. And then, baru kita boleh apply pada kehidupan harian kita. Dan untuk apply perkara tersebut, seperti mana yang saya nyatakan sebelum ini, kita perlukan komitmen dan usaha gigih dari diri sendiri. Dan yang terakhir, untuk mencapai matlamat melahirkan insan beradab atau insan sejahtera, kita akan bermula melalui falsafah pendidikan kebangsaan. Maka, apabila seseorang insan yang memahami dan melaksanakan tanggungjawabnya, mereka akan beradab kepada Tuhannya, Allah dan Rasulullah SAW, beradab kepada dirinya, beradab kepada ahli keluarga, beradab kepada masyarakatnya, beradab kepada alam sekitarnya. Jadi, itulah idea di sebalik perkongsian topik 4 berkaitan falsafah atau konsep insan sejahtera. Sekian, terima kasih.